Cubaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat mengadakan PDPR pada kali ini. Okay, Ustaz ucapkan terima kasih kepada murid-murid tingkatan 5. Baik, untuk PDPR Pendidikan Islam tingkatan 5 kita pada kali ini kita akan mempelajari tajuk pelajaran yang ke-7 iaitu hadis setiap orang ialah pemimpin. Okey, ini adalah dalam bidang hadis. Setiap orang ialah pemimpin. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran, Ustaz minta untuk semua menyediakan pen dan kertas untuk buat nota daripada video yang kita akan tonton. Buat tugasan yang ada dalam video ini, Ustaz akan berikan tugasan. Jadi, tolong buat segala tugasan yang diberikan dan tugasan tersebut hendaklah dihantar melalui WhatsApp ataupun Telegram. Baik. Dalam pembelajaran kita pada kali ini, apa yang kita nak capai? Yang pertama sekali, murid boleh membaca hadis dengan betul dan menyatakan terjemahannya. Okay, hadis yang kita akan pelajari ini, semua mesti boleh baca hadis ni dengan betul. Dan mampu untuk terjemahkan hadis tersebut secara ringkas. Yang keduanya, murid boleh menerangkan tanggungjawab pemimpin, suami, isteri, pekerja dan anak. Okey, ini kita akan pelajari sebentar lagi. Baik, penting untuk semua calon, untuk semua murid-murid tingkatan 5 SPM 2021, bagi format pendidikan Islam SPM 2021, calon-calon dikehendaki membaca teks hadis di hadapan guru. Okey, ujian akan dijalankan antara bulan April hingga bulan Jun. Okey, ini Ustaz ambil daripada kita panggil apa? Dia punya modul lah. Okay. Panduan penskoran, ujian tilawah dan hafazan Al-Quran, bacaan hadis ataupun UTQ- adalah wajib diduduki oleh setiap calon sijil pelajaran Malaysia yang mengambil mata pelajaran pendidikan Islam. Ini untuk format SPM 2021 yang akan bermula pada tahun ini. Ujian ini dijalankan kepada calon tingkatan 5 sahaja. Setiap calon perlu menjawab satu soalan ujian yang terdiri daripada satu soalan tilawah, kena baca teks Al-Quran. 2 soalan hafazan. Sebelum ni kita dah pelajari satu tajuk daripada bidang hafazan, kita kena hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu ila akhir ayat. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, satu soalan bacaan hadis. Hari ini kita akan pelajari hadis. Calon tidak dibenarkan melihat apa-apa catatan semasa ujian dijalankan. Masa yang diperuntukkan bagi tiap-tiap calon ialah 10 minit. Maksud tak melihat catatan ni bukan tak diberikan teks. Untuk soalan tilawah dan bacaan hadis ni akan diberikan teks. Cuma tak boleh lihat apa-apa catatan lah. Markah penuh bagi ujian ni ialah 100 markah dengan wajaran tilawah 50, hafazan 30 dan bacaan hadis sebanyak 20 markah. Jadi, ini adalah hadis yang kita akan pelajari pada hari ini. Tolong beri perhatian kepada bacaan Ustaz dan cuba praktis untuk bacaan. Untuk pelajaran kali ini, Ustaz tak akan minta kamu buat video bacaan, tetapi mungkin Ustaz akan bagi masa lah. Dalam masa seminggu lagi ke, mungkin kamu boleh praktis dulu dan nanti baru hantar dia punya kamu punya video bacaan. Baik, so Ustaz akan baca teks hadis ni. Ustaz harap kamu boleh ikut dengan baik dan cuba praktiskan dalam sehari-sehari itu cuba praktiskan. Baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Ra tu kita panjangkan sebab ada alif. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Okey. Baik, kita cuba baca sekali lagi ikut bacaan Ustaz. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik, apa maksud hadis ni? Kullukum ra'in. Okay. Setiap kamu ialah pemimpin. Kullukum ra'in maksudnya hadis ni beritahu setiap daripada kita ni ialah pemimpin. Okay. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okay. Setiap kamu bertanggungjawab ataupun setiap kamu akan ditanya kelak tentang tanggungjawab kepimpinan kamu. Ra'iyatihi. Macam kita biasa dengar perkataan rakyat. Rakyat ni maksudnya yang dipimpin lah. Ra'in tu yang memimpin. Ra'iyatihi, ra'iyah ni yang dipimpin. Okay. Ataupun secara umumnya maksud dia kepimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam. Okay. Imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okay. Di sini imam di sini bukan hanya maksud imam dalam solat, tetapi pemimpin negara juga disebut sebagai imam. Baik yang di Pertuan Agong, baik Perdana Menteri, menteri-menteri juga disebut sebagai imam. Okay. Secara umumnya imam tu ialah pemimpin. Okay. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okay, lelaki bertanggungjawab. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarga. Ayah kita, datuk kita. Okay. Bagi yang lelaki satu hari nanti akan menjadi suami, akan menjadi ayah. Jadi ingat, tanggungjawab sebagai seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarga. Okay. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada para lelaki kelak di akhirat. Apa yang telah dia lakukan? Adakah dia menjaga ahli keluarganya? Adakah dia melaksanakan segala perintah Allah di dalam keluarganya dan menjauhi larangan Allah dalam keluarganya? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya. Ini merujuk kepada isteri lah, para isteri. Pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi, lelaki tanggungjawab dia, mana yang tadi? Okey, memimpin keluarga,
menyediakan nafkah, dari sudut menyediakan pendidikan. Begitu juga dengan isteri, dia ada tanggungjawab ke atas rumah tangganya, menyediakan keperluan-keperluan dan sebagainya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pekerja itu, khadim, khadam. Kita biasa dengar khadam kan. Okay, maksudnya pekerja lah, pekerja. Ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey, jadi orang yang bekerja, dia sebenarnya bertanggungjawab ke atas harta benda ketua dia ataupun pemimpin dia. Sebagai contohnya, kalau kita bekerja di biasanya pelajar-pelajar lepasan SPM, dia bekerja di KFC lah katakan sebagai contoh, bekerja di KFC. Jadi pekerja ni dia bertanggungjawab ke atas harta benda majikan dia. Dia tak bolehlah buat rosak barang dia, tak boleh ambil barang majikan dia tanpa kebenaran dan sebagainya. Kerana dia ni pemimpin ke atas harta majikan dia. Dan Allah SWT akan tanya dia kelak. Dia sama ada dia bertanggungjawab ataupun tidak ke atas barang-barang majikan dia. Qala wa hasibtu an qad qala. Okay, dia Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia macam dia rasa ragu-ragu sikitlah dalam hadis ni kan. Dia rasa bahawa Nabi SAW juga ada sebut dalam hadis tadi kan. Imam, lelaki ataupun suami, okay, perempuan, pekerja. Tapi Ibnu Umar ni seolah-olah dia rasa ada satu lagi yang Nabi sebutkan, okay, iaitulah warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Maksudnya kat sini warrajulu kat sini, okey, iaitulah anak-anak. Okey, ada anak-anak ni dia adalah pemimpin kepada harta benda ayah dia. Okey, sebagai anak, sebagai contohnya anda semua sebagai anak, mungkin ayah ataupun ibu bapa kamu ada tinggalkan harta benda di rumah, okey, dan kamu kena bertanggungjawab ke atas harta benda tersebut. Jangan biarkan dia musnah, rosak, jangan mengkhianati benda-benda tersebut, okey. Baik, yang seterusnya, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Nabi SAW sekali lagi menegaskan bahawa setiap kita ini adalah pemimpin. Siapa pun kita, baik kita ni seorang lelaki, baik kita ni seorang perempuan, baik kita ni seorang pemimpin atasan sebuah negara, baik kita ni seorang pekerja, baik kita ni seorang anak, kita semua adalah pemimpin. Okay? Baik seorang murid di sekolah, baik seorang pekerja di KFC, di McDonald dan di sebagainya. Okey, semuanya adalah pemimpin. Baik, tanggungjawab setiap individu daripada hadis yang kita telah pelajari tadi, Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang tanggungjawab setiap individu. Yang pertama sekali pemimpin. Okay? Al-Imam disebutkan pada awal-awal hadis tu, Al-Imam. Yang keduanya suami ataupun Ar-Rajul. Okay? Ar-Rajulu sebagai seorang suami atau seorang lelaki. Yang ketiganya Al-Mar'atu, seorang perempuan ataupun isteri. Yang seterusnya pekerja Al-Khadim. Dan juga sebagai seorang anak. Ini adalah tanggungjawab skop yang disentuh oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita pelajari tadi. Okay, pertama sekali tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Mula-mula sekali Nabi sebutkan sebagai seorang pemimpin, iaitulah pertama sekali berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Seorang pemimpin mestilah boleh berlaku adil dan menghapuskan segala benda yang menjurus ke arah kezaliman. Yang kedua, menegakkan syiar Islam. Okay, sebagai contohnya kita di Malaysia, negara Islam, pemimpin mestilah menegakkan syiar Islam. Mestilah menyokong segala sesuatu yang diusulkan untuk menegakkan syiar Islam. Bahkan pemimpin perlu menentang sesuatu perkara yang menyebabkan syiar Islam tidak dapat ditegakkan. Yang seterusnya, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan juga amanah. Okay, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Sebagai contohnya kita dalam masalah COVID pada hari ini, pemimpin ataupun kerajaan bertanggungjawab menyediakan infrastruktur ataupun keperluan-keperluan yang wajib kepada rakyat dengan lengkap. Sediakan tempat perubatan, okay, sediakan kemudahan dan sebagainya.
Dan yang kelimanya, bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Jadi, ini adalah tanggungjawab pemimpin, baik seorang pemimpin negara, seorang pemimpin di sekolah, pengawas, seorang pengetua, apa-apa saja bidang yang merupakan seorang pemimpin, inilah di antara perkara-perkara yang perlu dilakukan. Baik, yang kedua, tanggungjawab suami. Yang pertama, memberi nafkah kepada anggota keluarga. Okey, satu hari nanti mungkin ada di antara murid-murid ustaz yang akan menjadi seorang suami. Jadi, tanggungjawab yang pertama sekali iaitulah memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya. Yang keduanya, memberikan didikan agama kepada isteri dan juga anak-anak. Okey, bagaimana seorang suami nak memberikan didikan agama? Pertama sekali, suami itu sendiri mestilah menyediakan didikan agama untuk dirinya sendiri. Okay, bermula daripada sekarang. Hari ini murid-murid belajar pendidikan Islam. Okay, jadi ilmu-ilmu yang anda dapat pada hari ini mestilah digunakan, okay, mestilah dijaga dengan baik dan akan digunakan pada satu hari nanti untuk mendidik keluarga masing-masing. Yang ketiganya, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Okay, suami mesti kena sediakan rumah sebagai tempat perlindungan. Sediakan makan dan minum, okey, rumah yang selamat, berkunci dan sebagainya, sebagai tempat untuk, maksudnya rumah ni ada satu tempat yang selamat lah untuk keluarga. Okay, dan yang terakhir sekali, melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik. Okay, jadi sebagai suami, walaupun suami yang ialah orang lelaki kan, seorang ahli tinju ke sebagai contohnya, okey, walaupun dengan pekerjaan kita, dengan tanggungjawab kita yang besar, itu bukanlah halangan untuk kita melayan keluarga dengan baik. Okey. Baik, yang seterusnya, tanggungjawab isteri. Mentaati suami dan menunaikan haknya. Okey, sebagai isteri, kena taat kepada suami. Ini mungkin kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi dalam bidang ibadah, bab perkahwinan nanti. Okey, insya-Allah. Okey, tapi secara umumnya ini adalah apa yang disebutkan dalam hadis. Tanggungjawab isteri, taat kepada suami dan kena tunaikan segala haknya. Nak taat yang macam mana? Taati suami selagi mana arahan ataupun perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keduanya, menjaga maruah diri suami dan juga keluarga. Okay? Isteri kena menjaga maruah diri. Kerana maruah diri seorang wanita itu juga adalah maruah suami dia. Okay? Tak boleh keluar rumah sesuka hati, tak boleh berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan suami dia. Okay? Kerana perkara-perkara ini memalukan suami dia dan juga keluarga dia nanti. Yang seterusnya, memelihara dan mendidik anak-anak. Okey, ini adalah tanggungjawab bersama. Selain daripada suami, isteri juga ataupun ibu juga bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak-anak dengan ilmu agama. Yang terakhir, menguruskan rumah tangga. Okey, sediakan segala keperluan suami dan juga anak-anak. Okey, sebenarnya bukanlah tanggungjawab isteri semata-mata, ini adalah tanggungjawab bersama, tetapi kebiasaannya lah, okay, yang menguruskan rumah tangga ni, yang menyediakan makanan dan sebagainya adalah isteri. Okey, yang keempatnya tanggungjawab pekerja. Okey, yang pertama, mengikut arahan ketua. Sebagai seorang pekerja, kena ikut arahan ketua. Okey, sebab kita bekerja dengan dia, maka kita kena ikutlah arahan dia. Dia yang akan membayar gaji kepada kita. Bukannya kita yang membayar gaji kepada dia. Maka sudah pastilah kita yang kena ikut arahan daripada ketua. Yang keduanya, bekerja dengan penuh integriti. Maksudnya dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh amanah, tidak mengkhianati pekerjaan tersebut, tidak ingkar kepada arahan ketua. Okey, yang seterusnya, bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Seperti apa? Seperti waktu bekerja. Pukul 8 hingga pukul 5 sebagai contohnya. Tak bolehlah kita bekerja, kita datang kerja suka-suka hati kita pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari, 1 petang dan sebagainya. Kita kena bekerja ikut prosedur yang ditetapkan. Apa skop tugas dan sebagainya. Dan yang keempatnya, melaksanakan tugas dengan sempurna. Melakukan segala tugas yang diberikan dengan sebaik yang mungkin. Dan yang kelima, yang terakhir, tanggungjawab anak.
berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup. Okey, sebagai anak, jika masih ada ibu bapa di rumah, okey, sewaktu mereka masih hidup ni, kita banyakkanlah membantu mereka. Buatkan mereka gembira dengan setiap apa yang kita lakukan. Okey, maksudnya ibu bapa ni tengok kita, mereka rasa senang hati. Mereka rasa beruntung ada anak seperti kita. Jadi kalau ada ibu bapa kat rumah tu, okey, kita gembirakan mereka. Gembirakan mereka, berbakti kepada mereka. Yang keduanya, sentiasa mendoakan mereka. Ini sudah pastilah sebagai seorang anak, kita kena sentiasa mendoakan ibu bapa kita, kesejahteraan mereka. Kalau mereka masih hidup, doakan, minta kepada Allah supaya ibu bapa kita sentiasa sihat, ceria, gembira. Okay? Kalau mereka sudah tiada, kita doakan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka. Kerana apa? Di antara perkara apabila mati seorang anak Adam tu, semua amalan dia dah terputus. Okay? Mereka nak solat, mereka tak boleh solat dah. Okay? Mereka nak baca Quran, mereka tak boleh nak baca Quran dah. Tetapi amalan yang berterusan, maksudnya mereka tetap akan mendapat pahala walaupun mereka telah meninggal dunia, iaitulah doa daripada anak yang soleh. Jadi kita doakan mereka, kita doakan Allah ampunkan mereka, kita doakan Allah sejahterakan mereka, cucuri mereka dengan rahmat. InsyaAllah doa-doa itulah yang akan menerangi kubur-kubur mereka. Yang ketiganya, sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Jika mereka meminta bantuan, minta pertolongan daripada kita, maka kita bantulah mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka minta 3, kita bagi 5. Mereka minta 2, kita bagi 10 dan sebagainya. Maksudnya kita bagi dengan yang terbaik sekali. Okay, bukannya mereka minta 3, kita bagi 2. Sebagai contohlah, minta 3 perkara, tapi kita bagi 2 perkara je. Okay, itu contoh yang tak baik lah. Tapi kalau boleh, kita bagi yang lebih daripada apa yang mereka minta. Yang seterusnya, sentiasa berbuat baik dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Kita tahu mak ayah kita ada kawan, okay, kita pun buat baik dengan kawan-kawan ibu bapa kita. Okay, sambung silaturahim. Jika mereka telah meninggal dunia, kita yang pergi ziarah rakan-rakan mereka, okay, sambung silaturahim tersebut. Jadi ini adalah tanggungjawab anak-anak. Baik, kita tengok sikit spektrum ilmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, wajib atas seorang Muslim mendengar dan mentaati perkara yang dia suka atau benci jika tidak disuruh melakukan maksiat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Muttafaqun alaih. Okay, maksud apa hadis ni? Kalau kita disuruh buat satu kebaikan, kita disuruh, sama ada yang suruh tu pemimpin ke, yang suruh tu ibu bapa ke, ketua kita dan sebagainya, disuruh buat satu benda yang baik. Maka sama ada benda tu kita suka ataupun kita tak suka, kita wajib dengar dan kita wajib taat. Suka ke tak suka, selagi mana benda tu benda yang baik, bukan benda maksiat, wajib kita dengar dan taat. Tapi kalau perkara tersebut, perkara maksiat, kita suka sekalipun, kita tetap kena tinggalkan. Tidak wajib kita dengar dan tidak wajib kita taat. Itu maksud hadis ni. Okay, jadi kita ingat lepas ni, kalau ada benda baik, benda yang bermanfaat sebenarnya, sama ada kita suka nak buat ataupun kita tak suka nak buat, selagi mana benda tu benda yang baik, maka kita wajib untuk dengar dan kita wajib untuk taat dan sebaliknya. Baik, nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kita cerita balik tentang anak tadi, tanggungjawab anak tadi. Seorang yang mana namanya dicatatkan di dalam Al-Quran, surah Luqman, surah Luqman. Okay, murid-murid boleh tengok surah Luqman ayat 12 hingga 19. Okay, di mana dalam ayat tersebut Allah SWT merakamkan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak dia. Yang pertama sekali, dia pesan kepada anak dia supaya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pesan pada anak dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini juga sebagai seorang murid, satu hari nanti akan menjadi ketua keluarga sebagai contohnya, maka ingatlah, pesanlah kepada anak-anak nanti supaya mengesakan Allah. Menyatakan bahawa Allah SWT itu satu sahaja. Tidak ada dua, tidak ada tiga baginya.
dan jangan melakukan perkara-perkara yang syirik. Yang keduanya, Luqman Al-Hakim dia pesan kepada anaknya supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Pesan kepada anak, tunjukkan kepada anak bagaimana membuat baik kepada ibu dan bapa. Yang ketiganya, bersyukur, rasa bersyukur kepada Allah dan menghargai ibu bapa. Ini yang dipesan oleh Luqman Al-Hakim. Yang keempatnya, setiap perbuatan baik ataupun jahat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik perkara yang baik yang kita buat itu sekecil sekalipun ataupun perkara yang jahat yang kecil sekalipun tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelimanya, mendirikan solat. Okey, ada lagi pesanan Luqman Al-Hakim. Yang seterusnya, yang keenam, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Laksanakan, suruh kepada orang melakukan perkara yang baik dan cegah orang daripada melakukan perkara yang mungkar. Yang seterusnya, bersabar atas segala maksiat. Okey, bersabar. Kadang-kadang kita rasa kita nak buat satu maksiat, kita seseronok nak buat maksiat ni. Maka dia pesan kita kena sabar. Kita kena sabar. Jangan terburu-buru kerana apa? Kesan daripada maksiat tu sangatlah besar. Yang seterusnya, menjauhi sikap sombong. Okey. Di antara ciri-ciri orang yang dia ada sikap sombong ni, apabila orang nak beri nasihat kepada dia, dia rasa dia lebih bagus daripada orang yang nak beri nasihat, orang yang memberi nasihat tersebut. Maka kalau kita ada perasaan seperti itu, mungkin mak ayah kita ada nak berikan nasihat kepada kita, tetapi kita rasa kita ni lebih pandai daripada mak ayah kita. Kita rasa kita lebih bagus daripada mak ayah kita, maka pada ketika itu sebenarnya kita telah ada sikap sombong. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Maka kita pesan, Luqmanul Hakim ni pesan kepada anaknya, jauhilah sikap sombong ini. Okay. Yang seterusnya, elokkan percakapan. Cakaplah ataupun berkatalah perkara-perkara yang baik saja. Janganlah menyebut, janganlah kita berkata perkara-perkara yang menjatuhkan maruah kita. Bila kita selalu sebut benda yang tak elok, benda yang kotor, benda yang jijik keluar daripada mulut kita, okay, sesungguhnya percakapan-percakapan itu adalah satu doa. Jadi bila kita cakap benda yang tak elok, dia akan merosakkan hati kita dan juga akan menjatuhkan maruah kita. Bagaimana pandangan kita tentang seseorang yang selalu bercakap benda-benda yang kotor, yang tak elok? Tentulah kita rasa tak suka kepada dia. Jadi begitulah juga kita, kalau kita tak nak orang memandang serong ataupun memandang perkara yang tak baik kepada kita, elokkan percakapan. Elakkan perkataan yang sia-sia. Okey, Ustaz nak bagi tugasan kepada murid-murid. Yang pertama sekali, okey, ada lagi satu bahagian yang Ustaz belum huraikan. Jadi Ustaz nak bahagian ni murid-murid boleh buat rujukan sendiri dalam buku. Iaitulah pengajaran yang kamu perolehi daripada hadis yang kita pelajari tadi. Okey, hadis kita belajar tadi ada berapa elemen, berapa tanggungjawab. Jadi pengajaran, apa dia pengajaran yang kamu dapat daripada kita belajar hadis tadi. Okey, jadi ini tugasan ni Ustaz nak kamu buat dalam kertas, okey, dan hantarkan kepada Ustaz melalui WhatsApp ataupun Telegram. Tugasan yang kedua, rakam video kamu membantu ibu bapa di rumah berdurasi minima 20 saat sahaja. Okey, ambil video, Ustaz nak tengok sikit apa yang kamu buat di rumah. Walaupun ada PDPR, waktu rehat nanti, okay, mungkin waktu petang nanti ada masa apa yang kamu buat di rumah tu, okay, rakam sikit. Jangan berlakon lah. Buat betul-betul. Okay. Tak lama, 20 saat saja. Apa-apa tugasan yang menunjukkan kamu sedang membantu ibu bapa di rumah, okay, rakam dan hantarkan kepada Ustaz. Okay. Jadi tugasan ni, ulang kaji balik pembelajaran tadi. Okey, huraikan pengajaran hadis dan buat rakaman video. Kemudian hantarkan tugasan tu kepada Ustaz ataupun kepada guru-guru pendidikan Islam. Okey, jadi harapan Ustaz selepas mempelajari tajuk ini, semua murid diharapkan dapat menghayati tanggungjawab murid sama ada sebagai pemimpin di sekolah ataupun sebagai anak di rumah. Okey, hayatilah tanggungjawab kita di sekolah. Mungkin ada yang ada jawatan sebagai pengawas, badar, pengawas pusat sumber, ketua DOM dan sebagainya. Maka hayatilah tanggungjawab tersebut sebagai pemimpin di sekolah
Ataupun sebagai anak di rumah, apa tanggungjawab anak di rumah? Okey, hayatilah semua tanggungjawab tersebut. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tolong tuliskan di ruangan komen video anda telah selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa untuk hantarkan tugasan melalui WhatsApp ataupun Telegram kepada Ustaz ataupun mana-mana guru-guru pendidikan Islam yang anda belajar. Mudah-mudahan semua sekali mendapat manfaat daripada pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video PDPDR yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.